إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وشيخنا وأستاذنا، وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Yaitu masalah 114, masalah menurut perintah raja-raja besar dan pemerintah yang di bawahnya itu telah ijma' sekalian ulama mengatakan wajib menurutnya pada perkara yang bukan maksiat, dan ijma' sekalian ulama atas haram menurut perintahnya pada perkara yang maksiat. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim telah menakal ijma' akan hukum ini oleh Al-Qadhi Iyad dan lainnya. Menurut perintah raja besar dan pemerintah itu wajib ia pada sekalian barang yang susah dan dibencinya nafsu menjunjungnya daripada barang yang bukan maksiat. Maka jika adalah ia maksiat, tiada wajib dengar dan tiada wajib turut perintahnya. Maka jikalau perintahnya itu pada pekerjaan dunia yang ditentukannya suruh kerja dengan tak boleh tidak, nescaya wajib dijunjung perintahnya. Jika tidak diberinya upah atau apa mustahak yang diberi sekalipun. Menurut perintah itu, mengapakah diwajibkan oleh syarak? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Muslim, beberapa banyak hadis yang membicarakan tentang atas orang Islam itu menurut perintahnya yang Islam wajib turut itu pada sekalian ihwal atau keadaan. Sebab pun wajib itu supaya menjadi satu kalimah sekalian orang yang Islam, kerana sesungguhnya berselisih dan berlawanan itu membawa kepada binasa akan ihwal orang-orang Islam pada agamanya dan juga pada agamanya dan juga dunianya. Baik, malam ni kita sambung balik kisah taat kita kepada pemerintah. Yang pertama sekali, taat kepada pemerintah ini adalah wajib. Kalau misalnya tidak taat kepada pemerintah, hukumnya berdosa. Berdosa dalam apa? Dalam perkara yang tidak membawa maksiat. Atas kamu wajib taat, wajib dengar dan wajib taat atas perkara yang tidak maksiat. Bila ada maksiat, maka la sam'a wala ta'ah, tidak ada dengar dan tidak ada taat dalam perkara yang ini. Maka hukumnya taat pada pemerintah ini tidak ada khilaf.
Tak ada ulama ini kata begini, ulama ini kata begini, tidak. Ijma' sekalian ulama. Maka barang siapa yang menentang ketaatan pada pemerintah dalam perkara yang tidak maksiat, hukumnya murtad. Kerana ia adalah ijma' ulama. Kalau misalnya sesuatu hukum itu bukan ijma', ada khilaf di kalangannya, maka tidak dikira murtad. Macam contohnya dalam bab akidah, orang yang taklid, mengikut membabi buta, tidak belajar, taklid dalam ilmu usuluddin, maka apakah dia murtad atau adakah dia bukan Islam atau tidak? Maka itu khilaf ulama. Ada ulama kata murtad, ada ulama kata tidak murtad, tapi dia mukmin yang asi, yang berdosa. Inilah pendapat yang kuat. Dan tuan-tuan, itu tidak mengapa. Tapi dalam hal ini, bila ijma' sekalian ulama, maka hukumnya wajib kita taat kepada titah perintah daripada pemerintah ataupun raja besar. Tak kira lah yang di-Pertuan Agong ke, Perdana Menteri ke, ataupun perintah daripada kementerian-kementerian, umpamanya Kementerian Kesihatan ke, macam SOP yang ada sekarang ini, tuan-tuan. Hari ini naik balik kes baru, dah 62 kes pula, 56 daripada Malaysia, 6 daripada luar negara, 56 Malaysia. Bila nak selesai, tuan-tuan? Jadi dia wajib taat. Apa lagi pemerintah itu, tuan-tuan, adalah pemerintah yang menjalankan dasar Islam, yang menjadikan ulama sebagai rujukan. Negara itu negara Islam. Saya tak kata negara kita yang ada sekarang ini adalah negara Islam, tetapi saya lihat negara yang ada sekarang ini, dia pro kepada Islam dan pro kepada ulama, dan mereka menghormati ulama. Tidak macam dulu, dia juga menghormati ulama, mereka menggunakan ulama. Perdana Menterinya pun mempunyai unsur-unsur keagamaan. Kebetulan dia pula adalah anak kepada seorang ulama yang terkenal di Malaysia ini. Jadi tuan-tuan sekalian, walaupun belum lagi negara Islam, sekarang ni disuruh tutup night club, bar, night club apa semua tu kan. Jadi tuan-tuan sekalian, tidak mustahil kata dia nak ditutup terus menerus, tak dibukakan lagi. Ini satu perkara yang baik, tuan-tuan. Cuma di AP je yang sibuk nak buka. Senang mereka nak buat pelacuran, perjudian, minum arak. Ini kau jadi AP. Tuan-tuan ni, sebut terus-terang je senang. Kadang-kadang sendiri orang tak faham. Tuan-tuan ini rahmati oleh Allah, maka wajib kita taat akan mereka ini. Kata dia, yang kita taat itu perintah mereka yang susah nak laksanakan ke, yang kita benci ke, baik susah baik benci, maka kena taat. Bukan senang, tuan-tuan. Nak datang ke masjid ni kena bawa penutup muka, mask kena pakai dah. Pergi tempat awam terutamanya wajib pakai mask, tuan-tuan. Tiba pula tempat pintu nak pergi masjid ni, kena bubuh nama, bubuh pula nombor telefon, kena cek pula ini berapa, suhu berapa, degree Celsius. Kalau 37 ke atas, 38 tak boleh masuk, demam. Kemudian masuk masjid pula, udah pula 1 meter. Ini lebih 1 meter tuan buat ni. Saya tadi pun terkejut, saya duduk belakang imam, jarang pun penuh. Jadi saya duduk belakang imam, jarang sangat, dia lebih 1 meter. Tuan, dia 1 meter je. Kita jangan pula lebih daripada arahan kerajaan pula. Jadi kerajaan banyak ini arahan, kita buat banyak ini, teruk juga rakyat. Jadi yang ikut arahan yang sepatutnya. 1 meter ni, tuan, dia 3 kaki 3 inci saya 1 meter ni. Jadi tuan-tuan, suka ke kita, tak suka kita, kena buat. Contohnya, kalau Kementerian Kesihatan mengatakan jangan dibiarkan air yang bertakur,
walaupun lebih kecil daripada tong susu, air bertakur yang jernih boleh menyebabkan nyamuk Aedes bertelur dan menetas, menyebabkan orang boleh kena demam denggi. Saya kerja dengan pejabat kesihatan, tuan-tuan, selama 18 tahun. Saya tahulah apa itu fogging, apa itu vector control. Saya tahulah, sebab kawan-kawan kita ramai. Saya tingkat bawah dalam jabatan farmasi, mereka ni inspektor kesihatan tu tingkat atas, selalu dah bersama dengan mereka ni, ya, tuan-tuan. Jadi kenalah diterapkan. Jangan dibiarkan tong susu, tempurung ke, tayar lama ke, letak terbiar keliling rumah, masuk di air hujan. Di sana nyamuk Aedes bertelur, menyebabkan, tuan-tuan, nyamuk Aedes, tuan-tuan, beranak, menyucuk, dan kita kena demam denggi. Dan ingat, demam denggi ni tak ada ubat dan tidak ada vaksin. Vaksin lain, ubat lain. Vaksin ni prevention, pertahanan. Ubat ni treatment, merawat. Ada faham kan? Itulah saya tahu sebab saya duduk dalam Kementerian Kesihatan ni 34 tahun. Tuan-tuan, dia mempertahankan. Jadi tuan-tuan, tidak ada. Yang ada pertahanan ataupun menghalang daripada Aedes ini ialah dengan menyembur kawasan yang dirasakan banyak nyamuk Aedes. Itu yang gulungan fogging tu, gulungan fogging yang sembur tu, macam mana tu, itu benda diesel tu. Dalam diesel tu dibubur ubat, ya, sembur di rumah kita, semua suruh buka tingkap belah petang. Nyamuk Aedes ni keluar belah petang. Itu dia sembur tu, dia tak ada ubat, tuan-tuan. Orang yang kena denggi, tuan-tuan, dia platelet dia akan berkurangan. Platelet tu adalah satu bahan yang terdapat di dalam darah putih, yang bila umpamanya luka, maka platelet ini bertanggungjawab membekukan darah supaya jangan darah tu keluar banyak. Kalau platelet tu dah kurang, darah mengalir keluar je, jadi orang menyebabkan orang tu mati. Jadi dengan sebab itu orang kena denggi ni kena minum banyak 100 plus. Sebab dalam 100 plus itu banyak platelet. Ada faham? Kalau gas, goncang. Kalau orang yang lemah jantung, pressure jantung lemah lagi, tak dapat keluar hospital. Tuan-tuan, lemah jantung ni sebab dia tidak ada garam kalsium, potasium, garam potasium yang cukup di dalam badan dia. Banyak potasium ni ionnya. Jadi kalau doktor nak cek pukul 9, pukul 8 tu kita bagi keluarga kita minum ionnya 2 biji. Cek darah kan tengok potasium tinggi. Today you can discharge, kita. Awak hari ni boleh keluar. Itu cara dia. Saya buat, bapak saya sebab begitu, tuan-tuan. Jadi biar kita tahu sikit. Jadi susah ke kena buat, susah kena buat. Nanti kena saman. Saya depan rumah situ ada kolam ikan. Bila dia datang, kawan-kawan pun datang cek. Dia tengok dalam tu ada jejentik tak ada. Tapi dalam tu ada ikan, maka jejentik tidak ada. Dalam tu ada ikan, jejentik. Tapi kalau kolam tu tak ada ikan, dibiarkan, mungkin ada jejentik. Kita kena bubur ubat jejentik itu ebek. Diorang bagi itu macam pasir tu. Kalau di rumah pula, dalam kolam yang lama tak berguna, kolam dalam gaya lama tak berguna, terbiar gitu, mungkin jejentik dalam, ataupun orang bubur kaki kepada almari lauk. Di bawah kaki itu ada macam gaya plastik, keliling plastik itu bubur air supaya semut jangan naik, kan? Dalam air itu juga, tuan-tuan, dia orang boleh pump, boleh nampak ada jejentik di dalamnya. Nanti kena ini pula, kena saman. Jadi susah, tuan-tuan. Tapi semua itu adalah masalihatul mursalah kerajaan. Iaitulah kerajaan nak mengambil maqasid syar'iyah, nak memelihara nyawa manusia, maka dia buat begitu. Jadi sebab dia kita orang lain kena sakit, buat apa? Ya tak? Atau kita sakit, anak-anak kita sakit, susah kita nak buat benda macam itu. Itu wajib juga kita taati mereka ini, tuan-tuan, ya? Macam ini, bukan senang. Ada orang komplain, kata kalau pergi supermarket tak ada pula teruk-teruk SOP. Pergi masjid beri penuh SOP. Siapa kata tak? Saya pergi tu dekat rumah isteri saya dekat Ipoh tu, tuan, supermarket dealer tu, yang boleh masuk dalamnya, yang boleh masuk hanya 10 orang dibenarkan.
yang lain tu berbaris di depan. Sekarang 1 meter 1 meter 10. Itu pun kena pakai mask. Kena pakai mask dan kena cek suhu. Dah keluar seorang, masuk seorang. Susah juga tuan-tuan. Susah juga. Jadi mana mengatakan di masjid yang susah, tempat lain tak ada susah? Tidak tuan-tuan. Kalau tempat lain pun dia orang langgar SOP, mereka dikenakan denda juga tuan-tuan. Jadi susah pun dia kena juga. Kena juga. Satu lagi, dalam mazhab Imam Syafi'i kata, mana-mana rakyat yang mengusahakan tanah kerajaan, maka menjadi milik dia. Mazhab Imam Syafi'i, kerajaan hanya bagi geran saja, kata mazhab Imam Syafi'i. Tapi kata di mazhab saya Imam Hambali pula, dia kata tidak boleh. Dia mestilah dengan keizinan kerajaan baru diusahakan, kemudian baru dengan kelulusan kerajaan menjadi hak milik kita. Mengapa benda ini berlaku, kekhilafan ini? Masa Imam Syafi'i tanah banyak, orang sikit, dia keluar fatwa macam itu. Masa mazhab Imam Hambali tanah sikit, orang banyak. Zaman kita ni tuan-tuan, tanah sikit orang banyak ke tanah banyak orang sikit? Tanah sikit orang banyak. Lagi pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal lebih sesuai lagi digunakan di negara kita. Tuan-tuan, dengan sebab itulah nak menjadi pemerintah Islam ini, dia tidak boleh berpegang kepada satu mazhab saja. Okey, mazhab asasnya dia kena istihad. Okey, asas basic mazhab dalam negara Malaysia Imam Syafi'i. Itu dia. Mazhab Imam Syafi'i. Tetapi bila jumpa sesuatu masalah, dia boleh pergi kepada mazhab lain bagi menyelesaikan masalah itu. Kalau mazhab Imam Syafi'i tak dapat menyelesaikan benda yang seperti ini, tuan-tuan boleh faham tak benda yang ini? Sebab itu kadang-kadang dengan kita baru ngaji Mutlaq al-Badrin, udah nak tunjuk lebih pandai daripada pemerintah lagi, kita bawa Mutlaq al-Badrin dia lebih pandai daripada pemerintah, tak boleh tuan-tuan. Ya. Dulu kat kampung saya tuan-tuan, orang bangun masjid, buatlah bersambung dengan masjid, belakang masjid itu buat tandas. Udah orang kampung kita kata, mana boleh berak di masjid, ini kira masjid ni, berak di masjid. Sebab orang dulu berak di masjid, tandas tu jauh rambutan, jauh daripada rumah tu kan, tandas jadi korik bawah tu kan. Jadi dikira masjid. Sebenarnya bukan begitu. Tentulah pihak kerajaan, Jabatan Agama Islam, kan mereka ni bodoh, dia buat kajian lah begitu gini-gini. Di tandas itu tidak dikira masjid. Tandas itu tidak declare, di istihar sebagai masjid, dan dia tidak terbuka hingga baunya sampai keluar. Tak terbuka tuan, maka bolehlah mereka berak kencing di situ, tiada mengapa, tak dikira sebagai masjid. Maka heboh riuh bising. Apa ngajinya baru ustaz-ustaz kampungan, tak keluar ke mana-mana lagi. Ustaz kampungan lebih kurang kita kecil baru jadul muta'alim, kita jahannam tuan-tuan. Ya. Sedangkan orang ni dah bagai-bagai kitab, ada masalah-masalah khilafiyah tuan-tuan. Jadi benda yang susah ni tuan, kita kena ikut. Kadang-kadang kita rasa susah. Sebenarnya kita tidak mengetahui hukum itu. Itu sebab kita kata mengaji ini biar lama, biar panjang dan biar mendalam. Jangan dapat outline saja, dapat benda-benda yang ringkas-ringkas saja, udah kita rasa hebat. No. Kita kaji yang mendalam. Udah detail lagi, dah detail lagi. Umpama dalam bab semayang, kita hanya tahu bila kita datang kemudian angkat takbir Allahu Akbar, niat imam baca Fatihah. Tapi tidak mengaji dalam bab masbuk dan muafiq secara mendalam. Kena mengajilah. Masbuk macam mana, muafiq macam mana. Ada ittifaq ulama, ada yang khilaf dalam masbuk muafiq ulama, tuan-tuan. Sudah. Kalau imam baca cepat umpamanya kan, makmum tadi ingat lepas Fatihah, dia nak baca lah Fatihah, lepas imam baca Fatihah, tiba-tiba imam baca surah pendek benar, tak sempat dia ngajikan Fatihah. Imam rokok dah bangkit balik, makmum belum sujud, belum rokok lagi. Apa hukum? Dapat masbuk? Tak dapat masbuk, tak dapat rakaat itu.
dia jadi muafiq. Hukum muafiq macam mana pula? Lagi contoh, dia duduk masing-masing sembahyang tahiyat awal, imam bangkit rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, dia tertidur. Bukan tertidur, dia mama gitu. Imam takbir rokok, dia ingatnya imam bangkit daripada rokok, daripada tahiyat awal. Dia bangkit berdiri, dia belum baca Fatihah lagi, tuan. Ya. Boleh faham tak ni? Kalau tak faham tuan tanya, jangan tak tanya, ya. Dia bangkit berdiri, imam dah rokok dah. Macam mana? Dia nak rokok terus ke atau dia baca Fatihah dulu? Khilaf ulama. Ada ulama orang ini dikira masbuk, dia boleh terus rokok, Fatihah ditanggung oleh imam, atau dia dikira muwafiq, dia kena baca Fatihah juga habiskan, dimaafkan pada 3 rukun yang panjang. Mana? Rokok dan 2 sujud. Kalau sujud yang kedua imam dah bangkit balik, dia belum rokok lagi, dia tak dapat rakaat itu. Kalau imam salam, dia kena tambah lagi rakaat. Boleh faham tuan-tuan? Itu baru sikit itu dalam bab masbuk muafiq, tuan-tuan. Jadi biar kita mengaji, biar detail. Dengan sebab itu saya teringat baru ni saya ngajar kitab Aqidatul Najim. Kata dia, keluar daripada makna pengetahuan 4 perkara. Keluar daripada orang yang mengetahui hidup 4 perkara. Yang pertama jahil. Jahil ada 2. Satu jahil basit, yang kedua jahil murakkab. Jahil basit ni dia sedar yang diri dia tak tahu. Orang ni bagus, dia akan mengaji. Dia takkan tinggal kuliah-kuliah ni. Dia rasa rindu. Bila kuliah lagi? Dia rasa rindu. Dia sayang kuliah ni, tuan-tuan. Dia batalkan program-program lain. Datang kuliah malam ni, tengoklah kalau tak ada apa-apa hal. Wey, mana boleh cakap macam itu? Kuliah ni didahulukan. Kalau orang panggil ke lain, aku nak pergi kuliah, hal itu kemudian. Ini tidak. Kalau aku tak ada hal, tak ada apa-apa hal, aku kuliah. Tak boleh macam itu. Kuliah tu prioriti, keutamaan. Bagus. Yang kedua jahil murakkab, jahil bersusun-susun. Dia tak tahu bahawa dia ni orang tak tahu. Udah lagi ni bodoh. Yang kedua, dia menegakkan benang basah. Orang boleh membawa kepada fasik, akhirnya munafik, dan akhir menjadi kufur. Sebab akhirnya dia akan menentang hukum Allah. Itu orang yang keluar daripada ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang yang mendakwa sesuatu itu tiada dalil. Tiada dalil. Ada Allah, ada. Apa dalil? Tak tahu. Dalil akli tak tahu, dalil nakal pun tak tahu. Sekurang-kurangnya secara tafsir baharu alam. Jadilah. Yang ketiganya, orang taklid, mengikut orang saja. Orang taklid, dia mengikut orang. Mana kita tahu Allah Ta'ala tu ada? Ada orang kata ada lah. Dalil tu aku tak tahu. Ini keluar. Lepas tu dakwaan dia tidak bertepatan dengan kenyataan yang ada. Kau tahu tak, sebuah sana jalan tu ada rimau. Mana ada rimau? Ini tak ada. Aku tadi baru pergi sana tak ada rimau. Dakwaan dia tidak bertepatan dengan kenyataan. Dia mengaku dia tahu, atau bukan itu. Dia taradud. Dia 50-50 antara tahu dan tak tahu. Sana tu kan ada rimau, entah dia berkata ada tak ada, aku tak tahu. Jadi 50-50 orang macam ini hukumnya orang yang syok. 50-50 tuan-tuan. Keempat-empat ini adalah orang yang di luar daripada orang yang mengetahui. Orang jahil kan mana kan? Orang jahil. Satu saja yang boleh diterima, tuan-tuan, dalam ilmu usuluddin, yakin 100% mengatakan iya. 50-50 tak boleh. Berat sangka pun tak diterima. Dalam fiqh, berat sangka boleh diterima. Lepas semayang, lepas ini gerak, ada ke lagi wuduk aku entah. Kita berat sangka katakan wuduk. Tapi aku yakin tadi aku ngambil wuduk, tetapi aku ni batalnya masa bila aku kentut idak rasanya gitu ni. Dia tak yakin, aku rasa kentut idak rasanya. Tapi dia berat sangka katakan dia tak kentut. Semayanglah, tak payah ambil wuduk lagi. Tapi sunat. Itu dalam fiqh, berat sangka diizinkan. Udah masuk isya ke belum ke contoh kan.
jam tak ada, duduk dalam hutan apa semua, matahari tak ada. Jadi dia berat sangka, biasa kalau bunyi cengkerik macam ni, bunyi tibau macam ni, biasanya dia dah masuk waktu isyak dah ni, semayanglah isyak. Dengan berat sangka dia, mana kiblat ni, dengan berat sangka dia, aku rasa sini ni kiblat ni, maka dia semayang tuan-tuan dengan berat sangka. Itu fiqh. Usuluddin tak boleh. Kemudian tengah-tengah semayang tuan-tuan, dia rakaat yang kedua, bukan sini, aku rasa kemari. Dia pun berpusing, tengah semayang berpusing kemari. Sah semayang dia. Lepas itu dia tengah semayang, rakaat ketiga, aku rasa bukan sini, kemari. Dia patah kemari pula pusing, ikut berat sangka dia. Dia kali keempat, kemari pula. 4 kiblat dalam semayang. Hukumnya sah? Jawapannya sah. Ada faham ke tuan-tuan ni? Ya. Kalau tak faham, cakap tak faham. Kalau faham, tapi yang ngangguk ramai lah. Jangan ngangguk udang pun dah lah. Tahu tak burung udang? Dia ngangguk ikan. Berapa nunggu ikan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita hendaklah wajib, walaupun benda yang kita tak suka, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat dengan makhluk dalam perkara yang menderhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan guru kita kena taat, tapi kalau dia guru suruh buat kerja yang haram, janganlah taat pula. Itu ortodok. Dengan suami wajib taat, tapi suami buka lah tudung kamu ni, jalan mana pun aku tengok getik, aku nengoknya rimah, aku tak boleh taat lagi dah dengan perintah suami macam tu, dan tidak dikira derhaka tu tak. Ada tak suami yang tak suka isteri dia bertudung? Ada. Malah nak sebut tuan-tuan, bukan orang kecil-kecil, orang besar-besar. Dia nak pakai tudung, suami tak bagi. Dia tak elok rimah. Dia tak kepanas. Dia tak tahu dalam neraka lebih panas lagi daripada bertudung atas dunia. Tuan-tuan. Jadi jangan taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Jadi wajib. Dan jikalau perintahnya pekerjaan dunia yang ditentukan suruh kerja dengan tak boleh tidak, walaupun apa yang diperintah oleh kerajaan itu hal dunia, bukan hal akhirat. Macam ni COVID ni kan, ini hal dunia lah ni, bukan hal dunia. Tapi hal dunia ni tuan, dia jadi kepada hukum adat. Bila diniatkan kerana Islam, maka dia jadi akhirat. Tapi kalau hal akhirat, niat dia bukan kerana Allah, kerana manusia, dia jadi dunia. Sembahyang, puasa, niat kerana orang, nak menunjuk pada orang, bukan kerana Allah, tak dapat pahala, jadi dunia. Tapi kalau niat dia makan supaya dia kuat, bila dia kuat, dia dapat beribadat, dia bekerja, dapat duit banyak, dan untuk nak sedekah pada masjid, fakir miskin, jadi akhirat. Sebab itu baru-baru ni kita nyambut ma'al hijrah. Sana ada satu hadis, dia kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu lidunyaka faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunyaka aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajara ilaih. Bahawa setiap amal itu dengan niat, dan setiap amal itu mengikut apa yang diniatnya. Kalau dia niat berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu kerana Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala kerana Allah dan Rasulnya. Kalau dia berhijrah itu kerana ada girlfriend dia, perempuan yang nak dikahwininya, memang ada sahabat yang Nabi itu ada girlfriend daripada Madinah, dia ni kafir lagi, girlfriend dia Islam, berhijrah, maka dia berhijrah kerana ngikut girlfriend dia, maka dia dapatlah kahwin di Madinah, dapatlah isteri juga, ikut apa yang dia niat. Begitu juga kita dalam keadaan yang ada sekarang ni. Kalau tidak kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, habis gitu je lah. Jadi tuan-tuan sekalian, bila wajib dijunjung, ya, walaupun kita tidak diberi upah sekalipun. Nah, kamu ikut aku ni,
kamu aku bagi upah, tak ikut kamu kena denda, kalau kamu ikut dapat upah. Walaupun tak berupah, tapi wajib mengikutnya walaupun perkara itu hal dunia, ya tak? Hal dunia yang tidak bercanggah dengan akhirat. Tuan-tuan, ya, sebab itulah dulu mula-mula saya mengajar tuan-tuan, kita ada hukum. Ingat dulu, kalau tanya mahwal hukm, apakah makna hukum? Menetapkan sesuatu perkara ataupun menafikan dia. Tuan-tuan ingat lagi ni. Mula-mula tengah mari dulu. Hukum terbagi pada 3. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum akal hantarannya mengenal Allah Ta'ala dan Rasul, akhirat, malaikat dan seumpamanya, hari kiamat. Ada berapa banyak? Ada 3. Wajib, mustahil, harus. Itu ngaji ilmu usuluddin itu. Hukum syarak terbagi pada 2 pembahagian besar. Hukum taklifi, hukum wadai. Hukum wadai sebab syarat, manik, sah, batal. Kemudian hukum taklifi, wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kelima-lima ni bergantung antara satu sama lain. Jadi hukum syarak ini 5 kali 5 berapa tuan-tuan? 25. Kalau jawab 5 ambil keluar tak lulus. Hukum adat ada 4. Ikat ada dengan ada, ikat tiada dengan tiada, ikat ada dengan tiada, ikat tiada dengan ada. Ikat ada dengan ada makan, ada kenyang. Ikat tiada dengan tiada, tiada makan, tiada kenyang. Ikat ada dengan tiada, ada makan, tiada lapar. Ikat tiada dengan ada, tiada kenyang kalau tiada lapar, kalau ada makan. Hukum syarak ni tuan-tuan juga, kalau betul gaya dikenakan dengan akidah, dikenakan dengan syarak, dia jadi syarak juga. Ini hukum adat. Dia jadi syarak juga. Nah, sebab itu kata al-adatu muhkammah. Dalam pengajian qawaid al-fiqhiyah, saya mengajar kita kaedah fiqh ini 2 tempat. Satu di Kuala Kangsar untuk Candan, satu lagi di Mandung. Adat itu boleh dijadikan sebagai hukum di dalam Islam. Jangan main. Walau pada asalnya adat, tapi dia boleh jadi wajib, mustahil, harus. Boleh jadi wajib, sunat, haram, makruh. Entah. Satu lagi itu dia kata al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Benda yang dikenal, yang kebiasaan itu satu pengenalan sebagaimana syarat kepada satu syarat. Jadi itu kaedah. Jadi hukum adat ini adat dia jangan. Walaupun adat tidak bercanggah dengan syariat, kalau benda itu tidak dilaksanakan mendatangkan mudarat kepada masyarakat ramai, maka wajib kita buat atau wajib kita tinggalkan. Harap tuan-tuan boleh faham malam ni dan mendapat ilmu yang baru. Saya tak suka lah saya mengajar, kalau ini guru dulu pernah mengajar dah, saya suka. Tuan-tuan dapat ilmu yang baru dan pegang kukuh-kukuh. Jadi kena ikut. Masalah menurut pemerintah itu mengapa diwajibkan oleh syarak? Kata Imam Nawawi tuan-tuan, dia ada syarah Muslim. Dia ni bermazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi bermazhab Imam Syafi'i. Biasa menjadi rujukan pada kita. Umpamanya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah bab pemerintahan, Imam Nawawi, Abu Mas'ud Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka ini semua di bawah kita punya Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukhari, Muslim bawah mazhab Imam Syafi'i tuan-tuan. Lagi siapa tuan-tuan? Itu Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Syekh Ramli. Ini semua ulama-ulama fiqh, rujukannya iaitu bermazhab Imam Syafi'i. Jangan kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita rujuk Syekh bin Baz, Nun Puak Wahabi Mekah. Buat rujuk dia orang Mekah. Tak ada, dia lain. Kita lain. Puak Wahabi tuan-tuan, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dia Wahabi. Salarat, merepek-repek. Tuan-tuan, hantar pergilah ke Merakam ni. Dia kata Wahabi ni memecah belahkan umat Islam. Menyusahkan orang. Tuan-tuan, maka tuan-tuan dia kata kalau kita tak ikut pemerintah, masyarakat dari celahu, tak dapat kesatuan kalimah, wahdatul fikri, wahdatul amal. Satu cara pemikiran, satu cara beramal.
Orang ni sokong pemerintah, yang orang ni tak menentang keputusan pemerintah. Jadi bergaduh. Dalam masjid pun jadi bergaduh. Apa payah betul-betul, apa payah ambil musuh, randung aja dah. Yang seorang kata kena buat. Jadi kan pening datang kuasa masjid, kan? Tak boleh tuan. Dia kena ikut semua. Jadi masyarakat jadi selaru dan jadi pecah belah masyarakat. Tidak ada wahdatul fikri, cara pemikiran yang satu. Kalau orang tu ke pemerintah kata yang ni tak boleh belaka. Mengajar dia sampai Aisyah aja. Bila bunyi kantung Aisyah, stop. So kita stop. Walaupun kita dah biasa mengajar sampai sejam setengah, 2 jam, we have to stop because we have to follow our government. Cakap orang putih sikit, kau tak faham cakap Melayu lah. Tuan, do you understand that? Faham tu? Udah lebu. Fahimna. Kami faham Ustaz. Faham tu? Anda semua faham ke? Fahimna. Kalau aku faham. Fahim tu. Cakap Arab. Tuan. Saya dulu pernah berkhutbah, tuan-tuan, 3 bahasa. Depan tengok Bangla ada apa ni daripada Pertubuhan Negeri. Orang habis balik air raya, saya batal khutbah Jumaat bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Ada orang yang datang kemari, mereka tak faham bahasa Melayu. Pernah satu orang tu daripada Mesir datang ke rumah saya di Cumbalan. Ada penterjemah seorang, dia tak tahu bahasa Melayu, guna bahasa Arab. Ada pernah saya mengajar di masjid Batak Rabi, depan tu geng-geng tabligh, ramai yang tak daripada negeri Arab yang tak faham cakap Melayu. Mana saya pun tak pandai bahasa Arab, tapi mana hak sepatah dua tu kan, broken English, broken Arab tu, bantai aja lah. Kalau kita pergi ke Mekah tuan-tuan, saya pergi Mekah dulu, jumpa nampak macam Arab tu, masmuk. Dia masmuk, masmuk. Orang pegang bukannya orang Arab, orang Nigeria, pegang Arab. What is your name? Masmuk maknanya ma ismuka. Orang perempuan ma ismuki. Rengkahnya masmuk. Sebab alif bagi bawah dia kena wasal. Tak boleh ma ismuka kan dia masmuk gitu dia. Jawab, I don't smoke betul. I don't smoke. Bukan itu. Masmuk apa nama kau? What is your name? Oh, baru dia tahu Muhammad Abdullah. Gitu. Kadang-kadang tak faham. Kamu umur? What is your age? Umur awak berapa? Kamu umur? Min aina anta? Anta ni daripada mana? Bolehlah sesikit begitu tuan-tuan. Anta daripada mana? Saya dalam kapal terbang tuan-tuan. Naik kapal terbang Saudi Arabia. Isteri itu saya dua saya bawa, seorang sini, seorang duduk sini. Saya tengok pramugari lawa-lawa, putih-putih. Tapi mana orang Arab ni? Tak ada orang pegang pramugari Arab, tak ada. Yang ada pilot, co-pilot dan engineer dia yang Arab. Yang lain ni semuanya bukan orang Arab. Tengok ada orang Arab. Ya ukhti, Ta'ali, mari. Dia panggil dia tak. What is your race? Awak bangsa apa? India orang bukan Arab. Yang lain-lain tu pulih-lilih tu orang Filipina. Perempuan Filipina. Mereka pakai tudung. Arab Saudi punya pramugari bertudung tu kan. Emas saya tak bertudung. Pramugari itu dia pakai tudung, dia macam pakai kek di atas. Nah, tapi orang Filipina ni lawa-lawa. Memang cantik. Ini tuan, masa dia kahwin lagi yang ketiga pula masa tu. Tapi isteri di kanan ni, jeli ni dia. Itu gurau je. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan kita bertelagah. Dengan sebab itu saya katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kamu bertelekah dalam apa masalah pun, kamu adalah rujuk perkara yang kamu telekah itu pada Al-Quran dan hadis. Itu adalah sebab baik penyelesaian. Tapi kalau misalnya kita ada negara sekular, Al-Quran hadis ditinggalkan begitu saja, hukum hakam di dalam negara sekular tak lengkap.
Ada yang tak ada akta dia, animal dia tak ada. Tak lengkap. Dalam Al-Quran, semua animal lengkap. Hujung rambut, hujung kaki, atas langit, bawah bumi, semua lengkap. Walaupun 6,666 ayat sejak di zaman Rasulullah hingga hari kiamat, semua ada hukum itu. Apa yang tak ada? Dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis sebab tak ada hadis ijma' ulama atau pendapat daripada qiyas. Maka bila agama ini dijadikan sebagai dasar negara, jadi perlembagaan itu mempunyai satu set undang-undang yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Dari perlembagaan itulah diluluskan undang-undang dalam negara ini, di dalam Dewan Parlimen, tapi tidak lari daripada perlembagaan Islam yang kita buatkan perlembagaan Islam itu. Tapi kalau perlembagaan tidak Islam, undang-undang yang kita buat dalam Parlimen, dia boleh lari daripada Islam pun. Kalau kita nak buat, kita kena ubah pula perlembagaan seperti RUU 355. Dia kena ubah perlembagaan dahulu, baru kita boleh laksanakan RUU 355, memberikan kuasa yang lebih kepada hakim mahkamah syariah negeri-negeri. Kalau tidak, bertentangan dengan perlembagaan, tak boleh. Sebab ditulis dalam perlembagaan luar itu, perlembagaan Malaysia ini adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara Malaysia. Mana-mana undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Parlimen selepas daripada tarikh merdeka 31 Ogos 1957, maka hendaklah ia terbatal dengan sendiri. Kita nak buat RUU 355 menambah kuasa hakim, dia bercanggah dengan perlembagaan negara, terbatal dan tak boleh nak buat. Nampak tak? Itulah penting tuan-tuan. Orang agama kena terlibat diri dengan politik. Guru-guru, imam-imam kena terlibat diri dengan politik supaya politik negara ini dipegang oleh orang-orang yang alim. Mak kata Recep Tayyip Erdogan, siapa? Perdana Menteri Turki. Apabila orang-orang agama, orang-orang alim meninggal politik, maka politik dipegang oleh orang-orang yang jahil. Maka yang duduk dalam parlimen membuat undang-undang orang-orang yang jahil. Jadilah undang-undang jahil yang tak ada kena mengena dengan Islam. Akibatnya kerana orang Islam, dia kata agama tak kena dengan politik, kotor, aku nak duduk masjid dia, ubah pemikiran, kena ubah. Tak boleh nak dipegang benda macam itu. Ulama dan umara ini mestilah orang yang alim, yang boleh berijtihad. Nah, sebab itu tuan-tuan, pemerintah ini dia kena berijtihad. Kalau tak boleh dalam mazhab ini, dia boleh keluar kepada mazhab lain, ambil ini dan dijadi dalam undang-undang negara. Tuan-tuan. Tapi basicnya Imam Syafi'i. Tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan boleh berpegang kepada 4 mazhab. Kalau kita pandai 4 mazhab yang terkenalnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Tuan-tuan. Kalau kita pandai, kita boleh semayang maghrib mazhab Imam Syafi'i, start daripada ambil wuduk ikut mazhab Imam Syafi'i. Semayang Isya mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Semayang subuh mengikut mazhab Hanafi. Semayang Zuhur besok mengikut mazhab Maliki. Tapi semua-muanya lah mazhab Maliki dan mazhab Maliki. Dia akan takbir, Allahu Akbar, terus lunjur ke bawah sangat. Dia tak ada perlu tunggu. Mazhab Maliki. Ada juga mazhab yang tidak ada kunut. Ada juga mazhab yang kunut dia sebelum rokok. Mazhab kita dia yang kunut dia setelah rokok. Rokok bangkit, tidak kunut. Ada mazhab tak saya Hambali ke Maliki saya lupa. Dia terus kunut lepas baca surah, terus kunut, habis tu bawa rokok tidak sujud. Entah ya? Itu. Ia dalam kes kita ni patutnya rapat-rapatkan sawu sufufakum rahimahumullah. Sawu tu rata kan tak? Rapat-rapatkan saf. Ada tu imam terlajak tak? Tu imam dia lupa. Luruskan saf, rapat-rapatkan saf. Rapat apa? Covid. Dia lupa. Tapi kalau luruskan saf, jadilah. Sebab tak boleh rapat. Nampak? Jadi memang kalau misalnya saf ni renggang macam ni, dia tidak mendapat pahala 27. Dan tidak patut, sepatutnya dia mesti rapat hingga bertemu bahu, bukan bertemu kaki. Sebab dalam badan kita ni benda yang paling lebar sekali ialah bahu, bertemu bahu. Tapi mesti dapat ke? Dapat tuan-tuan.
Kerana apa? Mengelakkan kita daripada terkena penyakit, memelihara nyawa lebih afdal lagi daripada mendapatkan fadilat berjamaah yang rapat. Prioriti lah, keutamaan. Serupa tu orang kata dulu ketika dulu kan masuk masjid, tidak boleh sembahyang sunat, tidak boleh berzikir baca Yasin di waktu malam Jumaat. Lepas imam bagi salam tu balik kan, dia susah hati habis lepas tu. Sebelum bukan begitu tuan-tuan. Rasulullah kata barang siapa yang melazimi perkara-perkara sunat, selalu malam-malam dia tak lepas malam tahajud, sembahyang hajat, pukul 9 pagi 10 pagi tak lepas sembahyang sunat duha. Tetapi oleh kerana dia sakit, maka tak dapat dia buat itu selama sebulan. Dalam sebulan dia dapat pahala duha dan dapat pahala qiyamul lail. Ini hadis, tuan-tuan. Begitu juga kita. Kalau kita tak dapat sembahyang sunat kerana nak memelihara nyawa dan taat kepada pemerintah, dapat pahala. Memelihara nyawa dapat pahala. Pahala sembahyang sunat rawatib tu terus menerus kita dapat. Tapi pastikan selama hari ini kita memang tak pernah tinggal sembahyang sunat rawatib. Yang jadi masalah sekarang tuan-tuan, orang heboh masjid ni dikunci, orang heboh masjid ni tak bagi orang datang. Sebenarnya dia pun tak pernah pergi masjid selama hari ni. Dia sibuk buka masjid, lebuh di rumah. Selama hari ni kau yang heboh sangat kata kerajaan ni tak patut lagu itu, lagu begini kan. Tapi dia sebenarnya selama hari pun dia pun tak pergi. Saya ni kena berlampur je. Orang macam ni sebenarnya cakap tu bikin. Baik tuan-tuan. Jadi kena taat pada pemerintah supaya mempunyai kesatuan fitrah, kesatuan amal, wahdatul amal nama dia, wahdatul fikri namanya. Kita kalau dalam rumah tangga pun, isteri kata kulu, kita kata keleo pun berpecah kita tuan-tuan. Naklah dua-dua ni mencari jalan sepakat. Mau kita beli sofa baru bang, sofa lama boleh pakai lagi. Jangan membagi kata suami dia, taat isteri dia. Jadi satu fikrah, kerana dua-duanya menuntut ilmu. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu membazir dengan pembazir yang sebenar, dan sungguhnya membazir itu adalah saudara syaitan. Isteri dia dah ngaji, dua-dua orang ngaji, setuju, tak ada bergaduh, pakai sopa yang ada. Kecuali kalau sopa dah koyak rabak, udah patah-patah dia lompat di anak kan. Belilah baru bang, ini orang datang nak duduk mana, kadang-kadang terduduk orang tercucuk di punggung orang tu dengan kayu sopak di bawah ni, rabak punggung orang pula. Yalah. Itu kita jom kita beli. Mau awak pilih. Dia pilih ni yang ke 2,500. Pening kepala kawan. Yang lain tak, dia kata ini cantik bang katanya. Kita halaman ni sopak ni katanya. Duduk tak ada hangat dia kata. Kalau kita baring atas pun tak ada rosak. Sayang bini beli juga tuan-tuan. Kebik duit ada 3,000, tinggal 500 tuan-tuan. Anak-anak sekolah. Ada juga ni. Orang perempuan ni saya bagi tahu, kalau betul gaya ni susunnya, orang lelaki ni dia ngangguk aja. Tapi kena pandai lah ambil hati. Jangan pula ada setengah orang perempuan tu baru ni orang tu berubat. Dia kata, "Ustaz, saya di kasur dengan lelaki saya ustaz. Saya selalu marah-marah. Kadang-kadang tangan saya penaik." Malu dia berjawatan yang kawan kerja kampung kan dia buat. Tapi ustaz suami saya ni penyabur sungguh ustaz. Baik ustaz, penyabur. Saya kata kalau dah begitu, apa kamu buat macam itu? Tak berdosa. Saya panggil banyak suami. Kamu baca doa pengasih ni tiup kepada isteri kamu. Kamu baca doa pelembut hati tiup ke isteri. Tiup. Bukan dia tiup kan? Depan saya dia cium. Isteri dia depan saya begitu. Baca, saya ajarkan doa tu. Dia cium, bukan dia tak cium pipi sini. Saya tengok pun romantik semua. Tuan-tuan ya. Kita tak boleh buat. Isteri kita jauh itu. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, orang perempuan ni kalau betul gaya, tapi jangan minta benda yang tak larat suami nak beli, yang mengadakan kita paksa. Ini adalah seorang perempuan isi neraka. Ingat tuan-tuan, perempuan masuk syurga apa syarat? 4 syarat je. Semayang, puasa, kecuali uzur, tutup aurat, jaga maruah. 4. Taat pada suami ya. Di antara jaga maruah tu
taat pada suami. Jaga maruah tu aurat, taat pada suami. Jadi 4. Ya, tuan. Dan syarat perempuan masuk neraka pula ialah perempuan yang tidak menjaga maruah dia, memberati suami dia dengan perkara yang tidak yang dia redha, yang tak mampu suami dia. Jadi kemudian dia ni kerja dia rumah bersolik je. Bukan bersolik nak mencantik ini. Dan malas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara syarat 4 perkara yang perempuan ini masuk dalam neraka. Nauzubillah. Suami pergi berjihad, isteri jaga rumah juga. Pahala jihad suami itu isteri dapat. Tapi kalau suami rajin pergi masjid mengaji, pergi sembahyang, isteri di rumah melengkung, tak dapat pahala. Suami tak dapat. Jangan tapi pergilah awak sembahyang masjid, teman rumah dapat pahala sampai kata sahabat, tak teman tak cakap macam tu. Ini cerita berjihad. Sebab orang perempuan ni tak diwajibkan keluar dan berjihad kecuali dalam keadaan terpaksa. Macam dalam peperangan Uhud, 70 orang sahabat mati sehingga sahabat-sahabat perempuan Rasulullah semua turun mengangkat pedang, tuan-tuan. Ummu Sulaim mengangkat pedang, tuan-tuan. Itu diizinkan. Padahal orang perempuan tu pergi situ untuk merawat tentera-tentera yang luka. Tapi dalam peperangan Uhud, tentera Islam 70 orang jadi syuhada, tuan-tuan. Orang perempuan Islam pun bangkit mengangkat pedang, tuan-tuan. Orang tempat kita ni, tuan-tuan, ada mengangkat pedang, angkat M16, tak kucing, tuan-tuan. Angkat parang musuh ni pun takut. Gigi. Abang simpan lah senapang tu, takut saya tengok ngetor mulut ni. Dia baru senapang patah, tuan-tuan. Masuk satu peluru tam sekali masuk lagi peluru. Jadi biar satu fitrah. Jangan berlawanan. Itu dalam rumah tangga. Dalam masjid satu fitrah juga. Kalau AJK masjid ni, tuan-tuan, mempunyai fitrah yang satu, apa? Fikrah jama'atul muslimin. Fikrah jamaah Islam. Jangan bawa fikrah sekular. Tuan-tuan, tempat saya tu, tuan-tuan, di kampung saya tu, surau saya tu, sebelum ini ditadbir oleh orang sekular. Usah kalau kita nak pergi masuk mengajar, nak bercakap pada malam-malam raya boleh tak bagi. Sedangkan saya ni guru agama yang dikenali mana ni dalam seluruh Perak ni, tak boleh bagi. Bertukar AJK dia bertukar kepada ahli-ahli jemaah Islam, pengurusi dia jemaah Islam, AJK jemaah Islam, semua pemimpin-pemimpin dan juga guru-guru daripada Jamaatul Muslimin semua boleh masuk mengajar. Masjid surau tu menjadi cantik. Dia buang apa ni, dia bubuh aircon keliling, bawah ni bubuh kapet baru, bubuh cat baru, tuan-tuan. Buat modified tempat kuliah perempuan di bawah lagi, buat sini lagi tempat apa ni, tempat ambil uduk lagi. Cantik jadi. Yang dulu lah bila ambil pertangan orang baru, bendahari dulu melesapkan duit 36,000 yang dulu. Suruh bayar masa suruh 36,000. Patut tak pergi ke surau sampai sekarang. Jadi tuan, AJK masjid dan surau mestilah daripada orang gerakan Islam. Saya cakap terang. Ataupun yang pro kepada gerakan Islam, yang pro kepada Jamaatul Muslimin, baru pemikiran dia satu fikrah. Nak panggil seseorang itu, orang ni bagus, walaupun dia lantang, tapi apa yang dia ucap tu adalah betul. Panggil, ini tahu tak, ini kaki bodi, tak ada berkat pengajian padanya, tinggal, tuan-tuan ya. Jadi kita lihat mana-mana masjid, di mana-mana pun, di mana-mana surau yang AJK dia satu fikrah dia ialah fikrah Jamaatul Muslimin, semuanya maju, tuan-tuan. Kalau kuliah, ya Allah, tuan-tuan, malam ini orang ni, malam ini orang ni, malam ini orang ni, subuh ini orang ni, subuh ini orang ni, penuh, tuan-tuan. Orang pun ramai datang. Tapi kalau golongan sekular yang mentadbir, tuan-tuan, banyak benar songik ni. Kata dia begitu, kata dia malas, dia pun tak nak. AJK surau masjid pun tak datang ke masjid. Jadi AJK tak berebut, tuan-tuan. Datang masjid, mengamalkan amalan di masjid, mengimarah masjid, tak nak. Ini tak guna, tuan-tuan. Nah, sebab itu, tuan-tuan, pelihara betul-betul masjid, tuan-tuan ini. Saya mendapat tahu bahawa AJK masjid ni adalah di antara yang terbaik. Saya dapat tahu, saya tahu cerita AJK masjid ni.
yang terbaik. Dan mengapa saya boleh masuk ini pun tuan-tuan kena faham apa saya cakap tu. Itu kinayah, sindiran. Bagus tuan-tuan, teruskan. Jadi fikrah yang satu itu dalam mantik. Kalau ketua kampung pula nak buat kenduri kenara, sekarang bulan kita pergi rumah kenduri tak payahlah pakai catering lagi mahal, tuan-tuan tak sedap pula masaknya. Mari kita bergotong royong macam dulu. Orang dulu tu tak tahu 60 bukan banyak duit dia bawa sikit seorang apa gulai. Masa tu gulai berapa tuan-tuan? 3 kupang sekati. Bawa setengah kati je dia tuan-tuan. Itu yang dia mampu. 15 duit. Jorin je itu kan. Oh ni bawa beras secupak, kadang 2 kepui. Tapi jadi satu kenduri tuan-tuan. Boleh tembang seekor kerbau. Sekarang ni semua orang nak senang. Jadi ukhuwah tu kurang. Tak ada gotong royong. Ambil orang-orang yang jadi catering mu bantal satu kepala 8 ringgit tu. Bukan kalau lagi tak dapat lagi cik. Sekarang dah 8 110 ringgit tuan-tuan. Masakkan pun tak apa sedap. Saya teringat 2 anak saya kahwin, saya suruh masak yang ganjil sikit. Saya suruh masak acur. Acur ni tuan-tuan, masak tak boleh bubur garam banyak sebab acur itu sendiri dah masin. Mun dibubuhnya garam lagi, masin baru lagi lepai. Malu orang makan ni. Berbelanga-belanga tinggal ikan kayu. Lekah dengan orang. Dia tak kerti apa kan? Masak ikut tu saya membandai. Saya tukang masak tuan-tuan. Sebab saya tukang masak kerja meniaga kantin ni saya dah biasa. Memang cuti apa semua saya dah biasa. Saya keluar sekolah dulu saya kerja di kantin parlimen sebagai pelayan bahagian depan. Biasalah Melayan menteri ni waktu rakyat ni. Kemudian saya kerja kantin Universiti Melaya. Lama tuan-tuan, bertahun-tahun lamanya. Layan orang di depan, baca teh, masak mi, tuan-tuan. Dengan sebab itu kadang-kadang rumah saya dengar ni, dia sedap. Kalau saya di rumah balik makan. Semua sudah siap masak. Oh ustaz, masak. Betul. Dia satu fikrah. Baik. Imam yang besar dan gantinya itu seperti khalifah dan raja besar. Dan kata dia sultan, maka ialah amir dan imam besar. Amirul Mukminin. Siapa? Seperti khalifah atau raja besar. Siapa? Yang di Pertuan Agung sekarang ni kan. Atau orang-orang yang besar, imam besar, Perdana Menteri. Ya tak? Itu dia. Cuma khalifah kita belum lagi. Adapun gantinya iaitu pemerintah. Rasa saya dulu dah lalu benda ni tu. Tak apalah. Dijadikan oleh imam itu ganti pada satu tempat, satu negeri dan sebagainya. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan kamu. Dan taat kepada kamu ya, tuan-tuan. Jadi kata ulama dikehendaki dengan ulil amri itu iaitu orang yang diwajibkan Allah Ta'ala taatnya daripada perintah dan raja-raja. Maka inilah qaul jamaahir salaf, kebanyakan ahli salaf ya, dan khalaf. Salaf ni maknanya sebelum ada mazhab, dia berpandu Al-Quran dan hadis, itu ulama salaf. Bila ada mazhab yang bermula daripada Imam Malik kan, itu sudah mula ulama khalaf, daripada orang yang mentafsirkan Al-Quran dan ulama-ulama fuqaha dan lain daripada mereka itu. Dan kata qil, dan telah dikatakan, qil itu bukan nama orang, telah dikatakan mereka itu ialah ulama. Apa? Raja besar, khalifah itu ialah ulama. Dan kata qil, mereka itulah raja-raja dan ulama dan umara. Ya. Dan ada pun orang yang mengatakan ulil amri itu sahabat-sahabat sahaja, tidak lain lagi mereka itu salah. Ada mengatakan orang yang di khalifah ulil amri itu sahabat-sahabat Nabi saja. Lain sahabat Nabi tidak ada. No, tidak begitu. Bila Nabi dah tak ada tuan-tuan, adanya khalifah ganti Nabi. Ya. Bila tidak ada khalifah, tidak ada negara Islam, sebagai gantinya lah jama'atul muslimin wa imamahum. Dengan sebab itulah diperintah oleh Nabi, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu iltizam, istiqamah dengan jamaah yang memperjuangkan Islam dan pemimpin mereka itu. Alaikum bil jamaah, atau kamu wajib bersama-sama dengan jamaah Islam. Bukan jamaah wajib.
jamaah Islam yang di luar yang memperjuang Islam seperti Parti Islam Malaysia PAS, itu jamaah Islam. Terus terang sebut senang. Itu lain itu bukan jamaah Islam. Itu maka alaikum bil jamaah, atas kamu wajib bersama-sama dengan jamaah, menjadi ahli berjuang sama jamaah. Faman kharaja minal jamaati qaida syibrin faqad qata'a biqatal Islam min unuqi. Barang siapa merenggangkan diri dia daripada jamaah Islam walau sejengkal, sesungguhnya dia telah merenggangkan dirinya, merenggangkan Islam daripada tengkuk dia. Islam jauh dari tengkuknya. Lalu sahabat kata, kalau begitu, wa in shoma wa shalla ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tu berpuasa dan bersembahyang ya Rasulullah? Kalau dia renggangkan jemaah Islam, adakah dia ni telah jatuh luntur Islam dari tengkuknya? Rasulullah kata apa? Wa in shoma wa shalla wad'ul muslimina bi asma'ihim. Walaupun mereka ni puasa, walaupun mereka ni sembahyang dan disebut nama mereka itu dengan nama Islam, kalau merenggangkan diri mereka daripada jamaah Islam, maka dia merenggangkan Islam daripada tengkuknya. Ini hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu lagi lah. Bukannya nak sembunyi-sembunyi lagi, terus terang. Yo, kita faham betul-betul, ya. Tuan-tuan, cukup sekali itu dulu yang dapat kita sampai malam ni. InsyaAllah kita sambung di bulan hadapan, iaitu dia kata yang telah datang menyatakan tiada harus taat bagi makhluk berbuat maksiat kepada Tuhan. Macam mana saya tadi? Saya kelain begitu. Dia terbalik ke belakang balik ni, tak tersilap tu. Dia sini, patutnya bukan itu. Dia sini kan, Allahu Akbar. Tak apalah. InsyaAllah bulan depan kita sambung yang ini, ya. Kita sambung masalah yang ke-118. Imam besar dan perintah muslim itu kalau mengubah hukum syara', apa hukumnya? Wallahu alam. Ada soalan tak ada, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ghafarallahu lil mu'allimin wal muta'allimin kulli dhanbin wa li walidayna wa li walidaykum. Nawwarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati wal iman. Bayyadallahu sudurana wa sudurakum bit ta'widi wal iqan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bahas dulu lah, ya, sebab kami dah jamak tadi.